Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak buat ulang kaji dengan kamu bab 1 hingga bab 5 insya-Allah. Okey. Okey. Jadi ini adalah soalan dia. Okey. So nanti cikgu nak kamu buat nota ringkas, tak perlu nak salin soalan sebiji-sebiji. Dengar tu. Arahan cikgu bagi, buat nota simple-simple, catat yang penting-penting, post kat cikgu. Sebab kemarin cikgu dah buat ulang kaji dengan belajar Titan 2. Dia pergi salin semua. Tak apalah, baguslah salin. Tapi dengarlah arahan cikgu. Salin yang simple-simple sebagai bukti kamu tonton video ulang kaji. Okey, faham? Okay, apa yang cikgu buat ulang kaji ni maksudnya akan masuk periksa. Bukanlah keluar sebiji, tapi masuklah. Okey, cikgu dah post kat kamu tips untuk jawab soalan. Okey, kamu tengok balik kat grup WhatsApp kamu. Okey. Okey, so sekarang kita nak jawab soalan. Okey, jawab soalan. Cuba baca soalan dulu. Okey, tandakan right pada setiap integer. Okey, dalam soalan periksa tak ada lah tanda ni sebab kita pakai soalan Google Form. So, jadi kamu tick lah kat Google Form tu. Okey. So, jadi soalan bukan cikgu buat, tapi sama je lah. Cikgu kan mesti buat benda yang dah dibincang dah. Nak keluar soalan apa semua. Okey. So, tandakan. Okey. Tandakan pada setiap integer. Kamu kena rujuk balik. Integer tu apa maksud dia. Cikgu dah ajak dah kat kamu. Maksud integer tu apa. Okey, integer tu rujuk balik buku nota. Sebab tu lah cikgu suruh salin buku nota. Tak mau beletak banyak-banyak. Minta maaf. Ini emosional sikit. Okey, integer tu maksudnya adalah nombor bulat positif. Nombor bulat positif. Nombor bulat positif atau bukan atau nah. Nombor bulat positif dan nombor bulat negatif termasuk sifar. Okey, sifar tu kalau orang Kedah panggil kosong lah. Okey, jadi nombor pecahan bukan integer, nombor perpuluhan bukan integer. Tengok bab awal-awal kita belajar bab 1. Okey, so jadi negatif 36. Integer lah sebab dia adalah nombor bulat yang negatif. Okey. So jadi right. Ni nombor bulat yang positif integer. So yang ni pecahan bukan. Okey, kalau orang periksa dia tak suruh pangkah, kau faham tak tu? Tandakan right. Jangan duk pergi pangkah macam cikgu. Right saja. Yang bukan jangan right. So ini nombor perpuluhan. Dia pun bukan. Okey. Ni dua benda ni yang salah dilakukan. Sepatutnya tak payah tulis apa-apa. Tik yang jawapan saja. Okey, ini nombor bulat. Right. Nombor bulat yang positif. Kalau dia letak kosong. Tetap juga integer. Sebab dia kata apa? Termasuk sifar. Orang Kedah panggil kosong. Nak buat macam mana? Jadi kamu kena tahu ini sifar. Okey, so sekarang kita pergi kepada soalan nombor B. Okey, soalan nombor B. Okey, soalan nombor B. Dia suruh hitung operasi ni. Okey, jadi macam mana kamu nak buat? Kalau kamu tekan kalkulator, dapat jawapan terus. Tak ada masalah. Tapi kalau atas 2... kamu kena minta maaf. Kalau melibatkan pengiraan dia buat ruang kosong macam ni, kamu kena tunjuk pengiraan dia. Kalau tidak, langsung tak dapat markah. Okey, so jadi pengiraan tu penting walaupun jawapan tu betul. Okey, cikgu ulang balik kalau salah cikgu sebut. Walaupun jawapan betul, tak ada pengiraan, dia kira kosong. Kamu mesti tunjuk jalan kerja. Lepas tu jawab jalan kerja tu betul, jawapan akhir tu betul, baru dapat full mark. Okey, so jadi soalan ni cikgu salin balik 8 tambah negatif 3 darab 4. Ni bab 1. Jadi 8 yang tersalin. Tanda sama ke tanda berbeza? Okey, tanda sama positif. Tanda dia tanda pun tak habis. Tanda beza
negatif. Ini untuk operasi darab dan bahagi dan kurungan sahaja. Jadi kat sini melibatkan kurungan. Kurungan maksudnya darab. Jadi positif, negatif, tanda beza negatif 3 darab 4. Okey. So jadi kat sini ada operasi tolak dengan darab. Kita kena buat mana dulu? Darab dulu. Jadi akan buat 4 kali negatif 3. Kita akan darab, kita angkat negatif sekali. Negatif 3 kali 4. Positif, negatif, tanda berbeza. Jadi negatif 4 kali 3, 12. Kita hanya darab daripada negatif 3 sama 4. 8 ni kita salin. Jadi 8 tolak 4. 8 tolak negatif 12. Dapatnya negatif 4. Okey. So soalan 1 Roman. 2 Roman pula. 57 tolak 12 bahagi negatif 3. Okey. Tolak dengan bahagi. Bahagi dulu kan. Okey. Bila bahagi, dia mesti melakukan operasi ni. Negatif 12 dengan negatif 3. Okey. Negatif dengan negatif. Tanda sama. Jadi jawapannya tetap positif. Tanda sama. Negatif. 12 bagi 3 dapat 4. Jadi kita salihlah 57. Jawapan dia 57 tambah 4. 61. Okey. Okey. Soalan ni cikgu pembaca pun miau-miau. Okey. So jadi kawan kena baca banyak kali. Satu cecair. Suhu dia 28. Dia disejukkan 2.5 cm. 2.5 Celsius setiap minit. Okey, takat beku cecair. Takat beku ialah negatif 3. Selepas 10 minit, sudahkah cecair itu membeku? Okey. So, dia kata 1 minit sama dengan 2.5 darjah Celsius. Okey, kita ada 10 minit kan? Okey, jadi 2.5 kali dengan 10. Dapatlah 25 darjah Celsius. Susu pula. Cecair ni 28 darjah Celsius. Jadi 28 air tu, cecair tu, suhu dia 28 darjah Celsius. Kalau selepas minit, kalau disejukkan, air tu akan jadi macam orang kata apa, jadi beku lah kan. Cecair dia berpecah tu lah. So jadi tolak dengan 25 darjah. So dapat 3 darjah Celsius. Dia kata selepas 10 minit, sudahkah cecair itu membeku? Tidak akan membeku kerana suhu cecair baru 3 degrees darjah Celsius. Tu je lah jawapannya. Okay. So, ni bab 1. Kita nak pergi bab 2. Senaraikan 3 faktor sepunya. Okey, 3 faktor sepunya. Ni penting ni, antara yang masuk dalam periksa. Faktor sepunya. Jadi, kau buatlah faktor yang sebut macam ni. Faktor. Jadi, 16 boleh bagi dengan sifir apa? 1. Dapat 16. 16 boleh bagi 2. Dapat 8. 16 boleh bagi 3. Boleh? 16 boleh 3. Boleh bagi 4. Dapat 4. Bila sebelah, lepas tu, bagi 5 boleh tak? Tak boleh. Lepas tu 6 tak boleh. 7 tak boleh. 8 dah dekat sini. Jadi stop. Dia tak payah buat. Okey, jadi faktor untuk 16 ialah 1. Ambil ni. 1, 2. Ni pusing patah balik. 1, 2. 4 ada 2 kali. Tulis sekali saja. 8 dengan 16. Okey, next. Untuk 20. 20 boleh bagi 1, dapat 20. 20 bagi 2, dapat 10. Bagi 3 boleh? Tak boleh. Bagi 4? Boleh. Dapat 5. Lepas bagi 4, bagi 5. 5 dah ada belah ni. Tak payah tulis dah. Jadi faktor dia ambil yang ni saja. Jadi faktor untuk 20 ialah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Tu 2, 4, 5, 10, 20. Okey. Ni tak jawab soalan lagi. Dia nak faktor sepunya.
Jadi sepunya maksudnya yang sama lah. Apa yang ada dekat 16 ada kat 20. Ada yang dekat 16 ada dekat 20. Ada dekat 16 ada kat 20. Kita tanda. Ada kat 8 tapi 20 tak ada. Tak boleh. Ada kat 5. Ada kat 20. 5 ni tapi 16 tak ada. Tak boleh. Jadi ada lagi? Tak ada dah. Jadi faktor sepunya dia, kalau periksa ni Google Meet je, Google Form. Tandalah jawapannya. 1, 2, 4. Okey. Okey, soalan seterusnya. Nombor terkecil. Cari nombor terkecil yang boleh dibahagi tepat dengan nombor 9, 12, 15. Nombor terkecil ni gandaan. So, saya buat GSTK. Okey, jadi kita salin nombor 9, 12 dengan 15. Cari GSTK. Kamu kena faham beza FSTB dengan GSTK. GSTK ni bagi sampai jadi 111. Kalau FSTB ni kena bahagi, kena pastikan nombor yang ada kat sini boleh bagi kat luar. Dia mesti 3. Kalau ada 2 nombor, 2 nombor boleh bagi kat luar. GSTK ni terbalik daripada FSTB. Okey, jadi kalau tengok ni dia boleh bagi CV3 kan. 9 bagi 3 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. 15 bagi 3 dapat 5. Okey, kena bahagi lagi. Cikgu kata kena bagi jadi 111. Bahagi lagi 3 dapat 1. 4 bagi 3 tak boleh tulis 4. 5 bagi 3 tak boleh tulis 5. Okey, bahagi lagi. Saat ni dah jadi 1 dah kan. Kita bahagi 4. 1 bagi 4 tak boleh jadi 1. 4 bagi 4 dapat 1. Okey, 5 bagi 4 tak boleh jadi 5. Okey, bagi 5 pula. Ni dah 1, ni dah 1. 5 bagi 5 dapat 1. Jadi gandaan terkecil yang boleh bagi tepat dengan ni ialah ambil ni darab. Jadi 3 kali 3 kali 4 kali 5. 5 kali 4 20. 20 kali 9 dapat 180. Ustaz, betul kau ni? Okey, betul. Baru tekan kalkulator. Okey, jadi seterusnya kita nak jawab soalan B. Okey, faktor perdana untuk nombor 147. Jadi 147 ni kamu kena bahagi dengan nombor perdana saja. Okey, kalau kat sini 147 tak boleh bagi 2 sebab nombor belakang ni bukan genap. Jadi boleh bagi CV3. Kenapa? 1 campur 4 tertambah digit je. 1 campur 4 5. 5 campur 7 jadi 12. 12 boleh bagi 3. Jadi tekan kalkulator. 147 bagi 3 dapat 49. Okey, bahagi lagi dengan nombor perdana. 49 boleh bagi 3 ke? 4? 3 tak boleh. 4 bukan nombor perdana. Nombor perdana bermula dengan nombor 2, 3, 5, 7, 11. Okey, so jadi ni tak boleh bagi CV3 dah sebabnya 4 campur 9 13 tak boleh bagi CV3. Jadi boleh bagi 7 sebab 7 kali 7 49. Okey, so boleh bagi 7 lagi, bagi lagi. Okey, so jadi waktu perdana kamu ialah 147 bersamaan 3 kali 7 kali 7. Okey, kalau ikut cikgu tulis ni, sebenarnya cikgu tak menepati jawab soalan yang minta. Kita bukan jawapannya. Baca balik soalan. Antara berikut yang manakah faktor perdana? Jadi, kita buat tadi 3, 7 dengan 7. Jadi, 2 ni. Tak masuk dalam senarai ni kan? Di out. 5, out. 21, out. Sebab nombor yang terlibat ialah 3 dengan 7. Jawapan dia C. Kadang-kadang bila dah habis buat lakukan pengiraan, kau baca soalan balik. Adakah jawapan yang kau bagi tu menepati tak apa yang dia minta? Okey. Ni bukan subjek matematik saja, semua subjek dia memang macam tu. Okey, kita baca. Sekotak gula-gula, kotak gula-gula boleh dibagi sama banyak kepada 20, 25, 30 oleh orang murid. Cari bilangan terkecil yang mungkin bagi gula-gula di dalam kotak itu.
Kalau bilangan terkecil ni takkan nak pakai FSTB. Okey, pakai GST. Okey, sikit lah cikgu cakap tadi, iaitu 20, 25, 30. Okey, so jadi bahagilah dengan 5. Dapat 4, dapat 5, dapat 6, bahagi 2. 2 kali 2 dapat 4. 5 tak bagi 2 tak boleh, tulis 5. 6 bagi 2 dapat 3. Okey, lepas tu boleh bagi 2 lagi, dapat 1. 5 bagi 2 tak boleh, tulis 5. 3 bagi 2 tak boleh, tulis 3. Okey, bagi 5. Ni 1 ni tak apa, maintain 1. Sebab GSTK kena maintain 1 kan. Okey, so jadi 5 bagi 5 dapat 1. 3 bagi 5 dapat 3. Okey, so bagi dengan 3. Sebabnya kita nak habis 3 ni bagi 1, 1. 1, 1, 3 bagi 3 dapat 1. Ambil nombor tepi ni, kamu darab 1, 1. 5 kali 2 kali 2 kali 5 kali 3. Dapatnya 300. Bilangan terkecil bagi bulat-bulat itu ialah 300. Okey, tandakan right pada 3 untuk 3 kuasa 2 sempurna. Tandakan right untuk 3 kuasa 2 sempurna. Ingat balik kuasa 2 sempurna satu apa? Semua tu. Okey, kuasa 2 ni nak kuasa 2 sempurna, kuasa 2 sempurna. Mai mana nombor kuasa 2 sempurna ni? Nah. Okey, 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2. 1 kuasa 2 dapat 1, 1 kali 1 dapat 1, 2 kali 2 dapat 4, 3 kuasa 2 dapat 9. Jadi 4 kuasa 2 dapat 16, 5 kuasa 2 dapat 25. Okey, so kat sini 12 ni memang mana? Tak ada dalam ni kan? Dalam senarai ni out. Saya duk ambil 25 ada, ya. 36, 6 kuasa 2 sebab tak lebih lagi 36, ya. 49 main daripada 7 kali 7, ya. Ni bukan yang duk right. Tak minta dia suruh tanda right saja. 15 dah tak ada dalam ni. 30 pun tak ada. 5, 7 kuasa 2, 49. 40 dekat kawasan ni out. 60, 8 kuasa 2 dapat 64. Ni pun out. Tu je lah jawapan. Okey, kalau kuasa 3 sempurna macam mana pula? Mana lah nak tahu. Ada soalan 3 kuasa 2, kuasa 3 sempurna. Okey, kalau 3 kuasa 2 sempurna pula, 1 kuasa 3, 1 kali 1 kali 1 sebanyak 3 kali dapat 1. 2 kali kuasa 3, 2 kali 2 kali 2 dapat 8. 3 kali 3 kuasa 3, 3 kali 3 kali 3 dapat 27. 4 kuasa 3 maksudnya 4 kali 4 dan kali 4, 64. So jadi 5 kuasa 3. Buat seterusnya. Itu untuk kuasa 3 sempurna. Yang ni lah baru kuasa 3 sempurna. Ini kuasa 2 sempurna. Ingat tu dalam periksa selalu keluar. Okey. So, okey, seutas wayar sepanjang 50 cm dibengkokkan kepada bentuk kubus yang mempunyai 32.768 cm padu. Hitung panjang baki wayar itu. Seutas wayar sepanjang dibengkokkan kepada bentuk kubus yang isi padu. Ni. Apa bentuknya? Kubus. Okey, kalau kubus macam mana? Tahu tak kubus? Kubus ni panjang ni sama, panjang tegak pun sama, lebar pun sama. Panjang, lebar, tinggi. Dia sama. Jadi maksudnya apa yang kita nak buat ialah bentuk kubus yang mempunyai baki. Tolak. Apa yang kamu nak buat? Dia kata isi padu dia 32. Wayar yang panjang ni dia bentuk dia rangka kubus. Jadi apa yang kamu nak buat ialah punca kuasa 3 kan. 32.768. Kamu akan dapatlah jawapan. Okey, tekan punca kuasa 3 ialah kita tekan shift dulu button kuning 32.768.
Jadi jawapannya ialah 3.2. Jadi panjang ni 3.2. Okey, jadi 3.2. Cuba try balik. 3.2 kali 3.2 kali 3.2. Dapatlah jawapan. Jadi panjang itu panjang wayar itu. Jadi kalau kamu nak tahu kubus ni dia ada berapa bilangan sisi dia, kamu kena tahu. Kalau macam ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada 12. Jadi 12 tarak dengan 3.2. Kamu dapat berapa? 12 tarak dengan 3.2. Dapatlah 38.4. Jadi nak cari baki panjang asal 50 tolak dengan 38.4. Dapatlah apa panjang dia? 11.6 unit dia cm. Okey, kita nak pergi soalan. Soalan ni suruh lengkapkan untuk mengisi petak kosong. Okey, 8 kali 3. Macam mana ni punca kosong ni? Ni punca kosong jadi per 8. Tukarkan nombor bercampur pada pecahan tak wajar. 8 kali 3, 24. 24 tambah 3, 27. Kamu boleh tekan kalkulator terus. Macam mana nak tekan ni? Type 3 A, B, C. 3 A, B, C. Type 8. So, kalkulator kamu akan buat 3, 8. Okay, lepas tu macam nak dapat 27 per 8 ni? Tekan Shift A, B, C. Okay, saat cikgu buat sama-sama. Kamu kena tekan lepas dapat skrin kalkulator kamu macam ni. Kamu kena tekan sama dengan baru tertera kat bawah. Baru tertera dekat bawah 3 ABC 3 ABC 8. Kat sini pun ada tulis ni atas ni lah. So, kamu tekan ABC. Kamu tekan ABC, dapat jawapan kamu 3.375. Kita tak mahu yang ni. Kita nak pecahan tak wajar. Jadi Shift ABC. Dapatlah jawapan dia 27 per 8. Tu kalau siapa tak tindak darab lah. 8 ke 3, 24. 24 campur 3, 27 per 8. Okey. So, hak ni nak tekan kalkulator punca 03. Tekan simbol Shift. Tekan simbol. Ambil button punca 03 kat bawah. Type 27 per 8. Dapatlah jawapan 11 per 2. Jadi nak tukar ini pecahan tak wajar. Shift ABC ataupun ABC. Dapatlah 3 per 2. Yang ni. Tekan kalkulator dulu. Negatif 0.5 kuasa 2. Dapatlah 0.25. Tapi 0.25 tu bersamaan dengan, kamu kena hafal 0.25 tu ialah 1 per 4. Lepas tu ambil lah 3 per 2 tolak 1 per 4. Dapatlah jawapan dia 1 per 4. Kalau jadi pecahan tak wajar ialah okey, dapatlah jawapan 5 per 4. Okey, kita nak pergi bab 4 nisbah. 2 nisbah 5. Bulatkan nisbah setara. Okey, jadi kamu kena try kecil. Dapat tak 2 per 2 nisbah 5? Okey, macam nak bagi 2. 12 ni boleh bagi 6 kan? Dapat 2. Okey, bagi 6 dapat 2. Okey, 6 dapat 2. Okey, bila ni bagi 6, yang ni pun kena bagi 6. Jadi 25 bagi 6 tak boleh. So, ni bukan jawapan dia. Okey, so ni ambil 3.2 bahagi 2. Dapat 1.6. Jadi 2 bahagi 1.6.
Okey, ni macam mana nak buat? Siapa besar 2 dengan 3.2? Ni cikgu buat 3.2 bahagi 2. 3.2 bahagi 2 dapat 1.6. Jadi, bila kita test balik, 2 ni darab 1.6. 2 darab 2.1. 1.6. Darab 1.6 dapat 3.2. Cuba try tekan kalkulator. 2 darab 1.6 dapat 3.2. Jadi kalau 5 darab 1.6 tak dapat 8 ni. Tak boleh juga. Okey. So yang ni pula 30 jadi 2. Maksudnya bahagi 15. 30 bahagi 15 dapat dia 2. 45 bagi 15 dapat 3. Ni pun bukan. Nak bulat macam mana? Okey, sini. Yang ni jadikan pecahan tak wajah. Dapatnya 2/5. 2/3. Ni di 1 kali 3 campur 4, 5. Jadi 5/3. So, kalau kita nak hilangkan bawah ni, darab 3, darab 3. Jadi, jawapan kamu 2 ni sebab 5. Okey, bulat lah. Okey, 16 dengan 40. 16 ni nak jadi 2 bahagi dengan 8. Bagi dengan 8 dapat 2. 40 bagi 2 dapat 5. Okey, ya. Sebab dapat 2.5. Okey, yang ni. Yang ni, darab 5 sebab kita nak hapuskan kat bawah. Dapatlah 2. Ni 5/5 ni sebenarnya. Satu ni jadi 5/5 sebab kita tengok tumpan tengok kat sebelah. 5/5. Jadi 5/5 nak hilang kat bawah darab 5. Jadi jawapannya 5. Okey, so jawapan dia 2/5 dengan 1/1. Okey. Okey, so dia kata sebuah tangki sebuah tangki ukuran 5 meter lebar, panjang 1.5 meter lebar, tinggi dia 3 meter. Jadi kalau nak cari, kita nak cari isi padu dulu. Isi padu sama dengan 5 kali 1.5 kali dengan 3. Kamu dapat apa? Sebabnya kita kena ambil ni ukuran ni panjang, lebar, tinggi untuk nak cari isi padu tangki. Jadi 5 kali 1.5 darab dengan 3. Dapat ialah 22.5. Tangki itu dapat diisi dengan kadar air seminit ialah 0.06. Jadi 22.5 bagi dengan 0.06 bagi dengan 0.06. Dapatlah 375 unit ni ialah minit. Okey, pada ruang itu gariskan 3 ungkapan algebra dengan 2 pemuli ubah. Apa maksud pemuli ubah? Satu nilai yang kita tak ketahui tapi penulisannya huruf kecil. So, jadi dia nak 2 pemuli ubah. Yang ni ada C je kan? Jadi 1 pemuli ubah. Kan? Ni ada M dengan N. Ya. So, dia suruh garis. Allah, garis pun. Okey. Ni ada A dengan A kuasa 2. Okey, jadi pemuli ubah dia ada 1 je. Kan? Ni ada H dengan K. Ya. Dia kena garis. S dengan Y. Ya. Ni 1 je kan? Bukan. Ni tak boleh parti 1, 2, 3. Ni bukan lah. Okey. So, nak pemudahkan. Okey. Macam mana cikgu ajak hari Isnin. Ambil ni operasi darat kan. Jadi 4 kali 3 dapatnya. 4 kali 3 dapatnya apa? Okey. 4 kali 3 jawabnya 12. Okey. Sini ada A, sini ada A. Jadi A kuasa 2. Okey, sini ada B1. Ni tak ada B dah. Jadi B. C pun dah ni saja. Tak ada sini. Jadi C. Okey. So, itu cara nak buat nombor 1. Cara nombor 2 ialah 1/4 MN darab 8M kuasa 2. Dia kalau nak melakukan operasi darab, dia boleh potong satu atas, satu bawah. Jadi 4 bagi 4 dapat 1. 8 bagi 4 dapat 2. Jadi jawapan dia 2. Ni M ada 2. Campur 1. M kuasa 3. Sini ada N1. Sini tak ada N. Jadi 2M kuasa 3M. Okey, seorang juru elektrik dibayar
RM20 untuk setiap jam bekerja atau cas pengangkutan sebanyak RM50. Tuliskan ungkapan bagi bayaran juru elektrik untuk bekerja selama 3 minit. Jadi, dia nak tulis dalam ungkapan cas pengangkutan RM50. Jadi, kerja tu membayar juru untuk bekerja selama 3 minit. Okey, jadi cas pengangkutan dia bagi RM50. RM50 pengangkutan campur dengan RM20. Didaratkan untuk sejam. Didarat dengan T. Jadi jawapannya 50 dan darat tambah dengan 20 T. Kenapa kita tak darat dengan 50? Sebab dia abad dah cas pengangkutan RM50. Yang ni kita tak tahu ni, memang RM20 untuk setiap jam. Jadi 20 darat dengan masa sejam. Ni je jawapan. Sebab 50 dengan 20 tak boleh tambah. Dia je. Sebab ni nombor ni ada sebutan algebra. Okey. Okey, nyatakan bilangan sebutan. Bilangan sebutan. Jadi nak berapa bilangan? Jadi ni satu sebutan. Ni 2, ni 3, ni 3. Yang ni nombor je tak ada. Dia tak panggil bilangan sebutan ni. 1. Ni satu sebutan. Ni ada untuk A saja. Ni B dengan C. Jadi ni ada 2. Okey, so selesaikan soalan ni, satu Roman ni. Macam mana kita nak buat? 8A tolak 3A dalam kurungan. Okey, 8A tolak 3A dalam kurungan tolak 9. Okey, kurungan maksudnya darat kan. Okey, so jadi talin dulu 8A. 3 ni positif ni. Positif dengan negatif, negatif 3A. Negatif 9, negatif positif 9. Ni A. A cikgu dengan Q ni sama, lebih kurang sama. A tambah negatif tanda sama positif. Okey, soalan mudah. Cikgu salin dulu. Cikgu dah sign soalan. Okey, jadi kita buat kurungan yang pertama. Cikgu dah ajar sebelum ni, minggu lepas. Kalau yang macam ni, untuk tambah dan tolak, kalau tak salah saya cikgu Ahad kot. Ahad bawah ni, kita buka kurungan hak depan ni, tak memberi kesan apa-apa. Okey, kalau kurungan depan ni, kita buka, kita tulis je apa yang ada dalam kandungan tu. Apa yang ada dalam kurungan ni, kita tulis je. Sebab kita buka kurungan yang depan, tak ada masalah. Kurungan kedua ni, banyak masalah. Jadi 2P ni positif. Positif dengan negatif. Tanda beza. Negatif salin 2P. Okey, negatif dengan negatif 3Q. Negatif dengan negatif. Positif 3Q. Okey, lepas tu cikgu ajar macam mana? Susun ikut keturunan. Okey, jadi. Okey. Ni 6P dengan negatif 2P. Okay, so salin dulu. Tak apa. 2P tolak 2Q. 2P tambah Q tambah 3Q. Okey. 6P tolak 2P ialah 4P. Okey. Tambah Q tambah 3Q. Jadi tambah 4Q. Jadi depan ni tak ada apa-apa. Maksudnya 1. Positif 1. Positif 3. Jadi positif 4. Yang ni. Yang tadi tu buat tak habis. 8A tolak 3A. Okey, 8A tolak 3A ialah 5. 8 tolak 3, 5A tambah 9. Okey, kita sambung. Gina membeli X biji batu, X biji jambu batu. Harga dia 60 sen sebiji. Y biji oren 40 sen sebiji. Dia menjual dengan harga 85 sen sebiji, oren 60 sen sebiji.
tuliskan jumlah keuntungan dia. Dia nak untung. Jadi harga jual tolak harga kos, dapatlah untung kan. So jadi batu, jambu batu 60 sen. 60 sen. Jadi 60 sen ialah 60x. Sebiji 60 sen. Kalau 2 biji 2 kali 60. Okay, macam tu. Okay, tambah dengan oren. Oren 40 sen. Jadi 40 oren kita ialah Y. Ni harga kos. Harga jual pula dia kata jambu batu 85 sen. Jadi 85 jambu batu ialah X. Okey, tambah dengan batu oren sebiji 60 sen. 60 sen ialah Y. Tekanlah kalkulator. Selesaikanlah. Selesai ni macam kaedah yang atas yang B tu. Kena buka kurungan depan. Buka kurungan depan tak ada masalah. Salin baliklah isi perut dia. Okey, so jadi kat sini positif, negatif. Tanda beza ini negatif 60x. Okey, negatif, positif, negatif. Negatif 40 watt. Jadi keuntungan dia 85 tolak 60. Jadi 35x tambah 60 dengan ni dapat 20 watt. Bandingkan nombor ni dan susun ikut susunan mana. Dia dah buat kat kamu negatif 1 yang kosong. So dah ambil siap. Tinggal 3 nombor ni je. So kalau nak senang banding, okay, so kita buat dengan per 6. 6 dengan 3 boleh di per 6. Di per 6, per 6. Ni tak payahlah sebab dia dah memang per 6. Okay, jadi macam mana boleh di 6. 3 ni darat 2. Ataupun darat 2 dapat 4. 4 negatif 4. Darat 2, 6. 1 ke 3. 3 kali 2, 6. Jadi 1 kali 2, 2. Okay, jadi yang paling dekat dengan negatif 1 ialah negatif 5 per 6. Lepas tu negatif 2 per 3. Dekat sini ialah negatif 2 per 3. Dan sekali negatif 1 per 3. Okey. Okey, kita tengok soalan ni. Tandakan right bagi langkah pengiraan yang betul. Okey, ni soalan dia. Kurungan darab bagi. Kita kena selesaikanlah kurungan dulu. Jadi negatif 4 tambah 10. Jadi negatif 6 kat ni betul. Okey, so jadi tak ni betul. Okey, so 48 bagi 3 per 4. Okey, tekan kalkulator. Tak ni dah betul dah. Tekan kalkulator. Okey, ni tekan tak dapat 6.4. Jadi jawapan dia salah lah. Yang tanda lah. Jadi jawapan dia. Okey, cikgu tekan kalkulator. Jadi 4.8 bagi 3.4 dapatnya ialah 6.4. Jadi yang ni betul lah. Okey, so betul. Okey, lepas tu step dia ni ada kurungan kan. Kena buat kurungan dulu. Ni 6 kali 5. Ni bukan dapat 30. Dapat sepatutnya negatif 30. So ni bukan. Bangkau je lah pun tak apa. Okey, so okey, maaf kita buat semula. Ni tak salah cikgu pening. Okey, negatif 4 tambah 10. Kita kena selesaikan kurungan. Positif 6. Okey, ni kat dalam ni ialah negatif 6. Jadi bukanlah. Okey, bukan. Bukan. Bangkau sini tak apa. Okey, so jadi positif 6 kali 5 dapat 30. Okey, betul. Okey, so jadi tekan kalkulator yang belakang ni. Tapi kalau 30 yang betul, tapi belakang ni sebenarnya bila tekan kalkulator yang ni dah dapat 6.4. Dia pun out lah. So jadi jawapan yang bawah ni betul. Jadi selesai ni dapat 30. Yang belakang bila bahagi tukar darab 4 ke atas. Tapi ni part tak ubah. Okey, ni pun salah lah. Salah. Jadi jawapan yang okey dia ialah, maaflah soalan ni macam tak betul sikit. Abaikanlah. Tak rekod dah Sat. Okay. Cakap saja. Ni macam ni. 3 kali 3 9. 9 campur 1 jadi 10. Jadi 10 per 3. Darab. Tekan kalkulator ni dapat negatif 0.6. Tambah 0.2.
Okey, kamu melakukan operasi darab ni, kamu akan dapat negatif 2 dengan positif 0.6 kat sini. Bila tekan kalkulator, dapatlah jawapan negatif 1.8.